Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin 1.30 bersama saya Rakib Lokman. Fokus utama tengah hari. Sukan SEA 2019, pingat emas atlet Jim Rama Izzah Amzan ditarik balik. Juga Kementerian Kesihatan nasihat orang ramai elak guna pelekat berubat tradisional jenama Pak Lee. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kontijen Malaysia menerima kabar duka apabila Jawatankuasa Penganjur Sukan SEA Filipina, FACECOC, menarik balik pingat emas yang dimenangi atlet Jim Rama Negara Izzah Amzan dalam aparatus ribbon Sabtu lalu. Izzah sebelum ini diumum pemenang emas bersama rakan senegara Koi Sian selepas mengumpul mata sama dan kini mengikut laman web rasmi Temasya, Izzah sekadar diberi pingat perak. Enggan berdiam diri, Chief de Mission Malaysia Datuk Megat Zulkarnain Omardin sudah menghantar surat rasmi memprotes keputusan itu. Datuk Megat Zulkarnain telah menghantar surat rasmi memprotes keputusan itu dan meminta penjelasan lanjut daripada penganjur dalam mesyuarat ketua kontijen pagi ini. Sabtu lalu, bantahan kontijen Malaysia terhadap keputusan juri membuahkan hasil apabila dua gimnas Sian dan Izzah yang mengumpul mata sama 15.200 mata menerima pingat emas bersama. Berdasarkan keputusan awal juri, Sian dipilih sebagai pemenang dengan alasan markah rutin atlet itu lebih tinggi. Namun, keputusan itu berubah selepas Datuk Megat dan Presiden Majlis Olimpik Malaysia Datuk Seri Norzal Zakaria membantah. Ia berdasarkan pengalaman di Temasya Sukan SEA 2015 Singapura di mana atlet yang meraih jumlah mata sama pernah diberi kemenangan bersama. Upacara penyampaian hadiah tertangguh hampir sejam sebelum kedua-dua atlet negara itu dikalungkan pingat emas. Dalam pada itu, Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengkritik tindakan penganjur menarik balik pingat emas Izzah. Jelas Saddiq, perkara ini tidak seharusnya berlaku kerana ia termaktub dalam panduan teknikal penganjur. Dia menyokong tindakan kontijen Malaysia membantah keputusan ini dan menuntut keadilan untuk atlet. Kementerian Kesihatan menasihati orang ramai agar mengelakkan daripada membeli dan menggunakan produk tradisional Pak Lee Medicated Plaster. Ia setelah produk itu dikesan mengandungi racun berjadual diphenhydramine. Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan berkata, pendaftaran produk jenis plaster itu telah dibatalkan pada 5 Disember lepas. Ia berikutan pengesanan racun berjadual yang tidak dibenarkan dalam formulasi produk tradisional. Diphenhydramine adalah sejenis antihistamin yang dikawal di bawah Akta Racun 1952 dan hanya boleh diperoleh daripada doktor atau ahli farmasi. Ia digunakan untuk melegakan reaksi alahan dan kesan sampingannya. Selain itu, ia juga digunakan secara tropikal termasuk ruam, gatal-gatal serta peningkatan kepekaan terhadap cahaya. Penjual dan pengedar produk itu diminta menghentikan penjualan dan pengedarannya dengan serta-merta. Ini kerana ia melanggar Akta Jualan Dadah 1952 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Vivo S1 Pro menerokai gaya anda. 4 kamera, 48 megapiksel, ultra jelas main kamera. Vivo. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak memaklumkan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur beliau tidak pernah mengesahkan fakta berkenaan dengan derma daripada Kerajaan Arab Saudi secara formal melalui Wisma Putra. Ia berikutan pemakluman berkenaan derma itu hadir tidak lama selepas Raja Abdullah secara peribadi menyatakan sokongan kepada beliau sewaktu kunjungan ke Arab Saudi pada Januari 2010. Ahli Parlimen Pekan itu berkata demikian ketika membaca kenyataan saksi pada hari ke-61 perbicaraan kes membabitkan dirinya dalam penyelewengan dana berjumlah RM42 juta milik syarikat SRC International Sunia Berhad.
Alasan lain dakwa beliau termasuk peranan dimainkan ahli perniagaan dalam beruan Low Tech Joe atau Jolo yang mempunyai hubungan baik dengan keluarga diraja Saudi yang turut diiktiraf sebagai pengantara menyebabkan beliau yakin dan tidak meragui kesahihan derma tersebut. Bagaimanapun, segala perincian derma termasuk transaksi dan dokumen berkaitan telah diserahkan kepada pihak M-Bank termasuk Bank Negara serta bekas gabunannya Tan Sri Zetia Akhtar Aziz. Beliau dalam pada itu turut memberitahu tidak pernah berkomunikasi dengan ahli perniagaan dalam beruan Low Tech Joe atau Jolo berhubung pembukaan 3 akaun M-Bank dengan nombor berakhir 880, 906 dan 898. Beliau juga berasa terkejut apabila mendapati pihak bank berurusan dengan ahli perniagaan itu sedangkan Jolo tidak pernah diberikan kuasa untuk berurusan berkaitan 3 akaun berkenaan. Mahkamah juga turut dimaklumkan tertuduh berkenaan tanda tangan beliau yang dipalsukan dalam beberapa dokumen yang pernah dikemukakan pihak pendakwaan sebelum ini. Mesyuarat Pegawai Tinggi Sidang Kemuncak Pimpinan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC 2020 membuka tiranya hari ini dengan tumpuan kepada agenda kemakmuran bersama. Pengerusinya Hairil Yahiri Yaakob berkata, ia selaras komitmen APEC dalam mentakrif semula peranan perdagangan dan pelaburan ke arah pembangunan sosio-ekonomi lebih inklusif. Mesyuarat bermula di Pusat Konvensyen Antarabangsa Langkawi pagi tadi. Malaysia selaku tuan rumah dan pengerusi membuka pentas mesyuarat mengajak 21 ekonomi APEC sama-sama serius membincangkan masalah ekonomi semasa. Every economy, I believe, has been undertaking one or another policy to provide a better living for the citizen. And there are businesses already taking larger responsibility in contributing towards betterment of the society. We just have to consolidate these efforts in Malaysia's whole year. In addition, charting of APEC post-2020 vision could not have provided a better opportunity for APEC to demonstrate its seriousness in addressing the current economic turmoil. APEC katanya boleh memainkan peranan menangani persepsi negatif menerusi liberalisasi pelaburan dan perdagangan yang memberikan penekanan kepada kemakmuran yang adil di rantau ini. Turut diberi tumpuan isu berkaitan kemampanan persekitaran dan perubahan iklim. Sejak penubuhan APEC 30 tahun lalu, ekonomi di rantau ini meningkat daripada 23.5 trilion dolar Amerika kepada 66.2 trilion dolar Amerika pada tahun 2018. Ia peningkatan purata 3.7% tahun. Dan APEC 2020 mengulangi sejarah buat Malaysia apabila penganjuran kedua ini kembali di bawah kepimpinan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Untuk rekod, penganjuran pertama dilakukan Malaysia pada tahun 1998. Laporan Sidang Dewan Negara, Kementerian Dalam Negeri KDN sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas SOSMA 2012 yang didakwa bersifat drakonian. Timbalan Menterinya Datuk Muhammad Aziz Jaman berkata akta itu masih relevan bagi menentang keganasan selain mengelakkan perbuatan bersifat subversif. Ia dalam kajian, ia akan diperbaiki. Kenapa tidak akta ini diberhentikan terus? Ya? Kenapa tidak kita menggunakan peruntukan-peruntukan lain sementara daripada terus melaksanakan satu undang-undang yang kita tahu bersifat drakonian dan sangat bertentangan dengan dasar dan prinsip kerajaan Malaysia Baru. Sebagaimana kita sebut, isu keselamatan ini adalah satu perkara yang kita tidak boleh kompromikan. Kerana bila ianya berlaku, agak sukar untuk kita berundur kembali. Jika mana kita di masa akan datang kita merasakan satu kesilapan bila mana kita merasakan SOSMA itu telah dimansuh dan pihak polis sudah tidak ada satu mekanisme untuk menjadi deterrent kepada mereka, untuk menjadi alat kepada mereka untuk menyiasat perkara-perkara yang mempunyai kompleksiti yang cukup rumit sebagaimana saya sebutkan tadi, isu keganasan. Itu yang saya sebutkan tadi, Tan Sri Yang Di-Pertua. Jangan bimbang, jawatan kuasa yang telah pun kita bentuk ini melibatkan pelbagai pelbagai latar belakang. Kerajaan kata beliau berpandangan SOSMA masih relevan bagi memelihara ketenteraman awam dan keselamatan negara selain membendung pengganas dan jenayah terancang. Justru bagi penelitian semula akta itu, satu jawatan kuasa khas telah ditubuhkan bagi memperhalusi setiap peruntukan. RUU SOSMA 2012 dijangka dibentangkan di Parlimen Mac depan.
Tidak kesemua syur-syur yang diketengahkan dalam laporan Inkuari Nasional Suhakam akan diterima kerajaan berikutan faktor kesesuaian budaya, agama dan kaum di negara ini. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Muhammad Hanifah Maidin berkata, kerajaan juga memerlukan tempoh bagi mengkaji syur berkenaan sebelum membentangkannya di Parlimen. Semenjak bertukarnya kerajaan, apakah pendekatan baru di dalam memberi ruang kepada Suhakam, satu institusi yang ditubuhkan bersama-sama oleh rakyat di atas desakan rakyat dan sokongan kerajaan ketika itu, apakah perkara baru yang telah dibuat bagi memartabatkan hak asasi manusia, apatah lagi dalam kerja-kerja Suhakam untuk menasihati kerajaan? Adakah perkara baru, mesyuarat dengan Perdana Menteri lebih kerap ke, ataupun masih lagi kalau ada jumlah mungkin boleh tahu kepada Dewan? Terima kasih. Tapi kita nak memperkasakan lagi Suhakam dan kita akan mengambil kira segala input-input yang Suhakam berikan, dan kita mesti beri kisah. Saya dah berkali menghadiri program Suhakam merasmikan program-program yang mereka buat, dan saya juga mencadangkan sebagai contoh, saya nak beri contoh pada Yang Berhormat, saya pernah mencadangkan Suhakam supaya mengambil kira realiti masyarakat Malaysia ini yang berbilang kaum dan berbilang agama. Kita tak boleh 100% mungkin mengambil saranan daripada pihak-pihak luar yang mungkin berbeza dengan budaya kita. Sebagai contoh, saya nak beri contoh Yang Berhormat, hak untuk seorang anak dan sebagainya, mungkin perkiraan agama harus kita berkira. Jadi ini contoh-contoh. Jadi saya nak beritahu Yang Berhormat, kita kerajaan yang peka dan akan sentiasa mengambil berat terhadap saranan Suhakam. Sekian, terima kasih. Tambahnya, bagi membolehkan ahli Dewan Negara memahami syur-syur yang dinyatakan dalam laporan berkenaan, kerajaan akan membentangkan perkara itu. Menjawab soalan asal berkaitan syur melibatkan hak tanah adat orang asli, kerajaan ujarnya sedang dalam peringkat memperhalusi cadangan yang diberikan. Pengguna jalan raya di Serat Ranau, Sabah dinasihatkan menggunakan laluan alternatif sepanjang tempoh kerja pembersihan susulan kejadian tanah runtuh di kilometer 96.7 Jalan Kota Kinabalu, Sandakan berhampiran Kampung Pinausok malam tadi. Penolong Jurutera Jabatan Kerja Raya JKR Daerah Ranau, Terry Ladas berkata pihaknya dan konsesi JKR Syarikat Lintasan Resources Sendirian Berhad sedang giat menjalankan operasi membersihkan sisa runtuhan seawal jam 6 pagi tadi. Jelasnya, hujan berterusan sejak jam 2 petang hingga 9 malam semalam menyebabkan runtuhan bukit di tepi jalan berkenaan. Laluan kedua-dua arah tertutup sepanjang 100 meter. JKR dan konsisi menggunakan 3 jentera serta 4 lori untuk membersihkan dan membaik pulih keadaan laluan selain pemasangan saluran culvert. JKR menjangka tempoh selama 2 minggu diperlukan untuk melengkapkan keseluruhan kerja itu. Pemerhatian mendapati wujud air mengalir dari puncak disebabkan kerja meratakan tanah dan kemungkinan besar sekiranya hujan berlaku lagi, kejadian akan berulang. Sehubungan itu, Terry menasihatkan pengguna jalan raya di Kundasang supaya menggunakan laluan alternatif lain antaranya Jalan Ranau Tambunan, Kota Kinabalu, di Jalan Gunung Emas dan Jalan Ranau Kota Marudu di Jalan Marak Para. Kejadian tanah runtuh ini turut menyebabkan lebih 50 kawasan mengalami gangguan bekalan elektrik. Kontrak hadapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatif mempunyai banyak ruang untuk meningkat didorong data permintaan dan bekalan minggu ini. Pengasas bersama Palm Oil Analytics, Dr. Satya Varka berkata sentimen pelabur bakal dipengaruhi stok akhir November yang merosot ke paras terendah dalam tempoh hampir 2 tahun selain keluaran yang lebih lemah. Beliau turut menjangkakan pengeluaran bulan November turun antara 10% dan 11% berbanding Oktober. Pengeluaran yang lebih rendah pada November juga akan menyebabkan penganalisis menyemak turun anggaran pengeluaran tahunan sekaligus menyokong prospek harga minyak sawit mentah yang lebih baik. Kontrak hadapan dilihat memiliki kekuatan menguji harga RM3,000 setiap tan atau lebih tinggi mulai sekarang hingga separuh pertama 2020. Lembaga Pengarah Sime Darby Plantation Berhad SDP meluluskan penjualan 100% pegangannya dalam Sime Darby Plantation Liberia Incorporated kepada Mano Palm Oil Industries. Dalam kenyataan kepada Bursa Malaysia, SDP berkata keputusan ini adalah sebahagian langkah pelupusan aset yang tidak mencatatkan prestasi atau aset yang telah mencapai potensi nilai penuh untuk pelupusan. SDP juga mengesahkan bahawa kerajaan Liberia telah memberikan persetujuan untuk pelupusan saham berkenaan. Urus niaga itu dijangka selesai pada suku pertama 2020.
Melaka International Business Summit MIBS 2020 akan dijadikan platform untuk memperkukuhkan lagi pelaburan ke negara ini, khususnya di Melaka. Bagi menarik dan memperkenalkan peluang pelaburan yang ada di negeri itu, kerajaan negeri menerusi rombongan diketuai Exco Perindustrian, Perdagangan dan Pelaburannya berkunjung ke negara matahari terbit itu baru-baru ini. Dalam lawatan itu, Datuk Muhammad Rafiq Naizam Muhyiddin memperkenalkan platform galakan pelaburan kepada syarikat-syarikat berpotensi untuk datang ke Melaka menerusi MIBS 2020 yang dijangka diadakan pada November 2020 bersempena sidang kemuncak APEC. Saya yakin dan percaya apabila MIBS ini dapat kita realisasikan pada tahun hadapan, maka banyak peluang-peluang pelaburan baru yang bukan saja akan diperolehi oleh negeri Melaka tetapi untuk konteks nasional secara keseluruhannya di peringkat negara akan membantu meningkatkan pelaburan negara kita. Dalam usaha mempromosikan Melaka sebagai sebuah destinasi pelaburan bertaraf global, perbincangan bersama sebuah syarikat perkapalan kedua terbesar di Jepun serta ke-13 terbesar di dunia telah menunjukkan perkembangan positif. Ia selepas syarikat itu menyuarakan minat untuk membangunkan pusat pembuatan, pembaikan dan penyelenggaraan kapal di Melaka. Luar negara, gunung berapi White Island di New Zealand yang meletus mengakibatkan sekurang-kurangnya 20 orang cedera. Ketika kejadian, kira-kira 50 individu yang kebanyakannya terdiri daripada pelancong berada berhampiran gunung berapi berkenaan. Berdasarkan rakaman pemandangan gunung berapi itu, kira-kira 6 orang kelihatan berada di kawasan pinggir kawah pada jam 2.11 petang waktu tempatan beberapa minit sebelum letusan berlaku. Datuk Bandar Wakatane Judy Turner berkata operasi menyelamat sedang dilakukan. Setakat ini, tiada maklumat jelas mengenai bilangan serta keadaan mangsa yang cedera. Agensi Pengurusan Kecemasan Kebangsaan menggambarkan letusan itu sebagai sederhana walaupun kawasan sekitar gunung berapi diselubungi abu tebal. Rejim Zionis merancang untuk merampas sebahagian besar tebing barat dan memperluaskan penempatan haram Yahudi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membuat pengumuman itu sebagai langkah terakhir untuk mengelakkan satu lagi pilihan raya. Netanyahu berkata sudah tiba masanya untuk meluluskan penempatan haram Yahudi sama ada yang terletak di dalam atau di luar blok penempatan di tebing barat. September lalu, seminggu sebelum pilihan raya umum, Netanyahu mengumumkan hasrat keji untuk merampas lembah Jordan yang merangkumi 1/3 daripada tebing barat jika menang. Pilihan raya September lalu bagaimanapun tidak memberikan kemenangan jelas kepada mana-mana pihak. Rabu ini adalah hari akhir bagi anggota Parlimen Israel untuk mencadangkan kerajaan campuran sebelum ia mengadakan pilihan raya ketiga dalam masa setahun. Rancangan rejim Zionis untuk merampas lebih banyak wilayah di tebing barat itu dilihat memusnahkan rancangan penyelesaian dua negara yang mendapat sokongan majoriti komuniti antarabangsa. Mr. Secretary, for the statement by the State Department. Sekumpulan ibu mengadakan perarakan di Paris, Perancis untuk membantah keganasan polis terhadap pelajar. Tunjuk perasaan turut disertai oleh ratusan guru dan pelajar. Perarakan diadakan sempena ulang tahun pertama insiden sekumpulan pelajar sekolah menengah ditangkap dan dihina oleh polis di Mont-le-Joly, perhampiran Paris. Pada 6 Disember 2018, susulan bantahan pelajar yang berlarutan selama 3 hari, 151 pelajar berusia antara 12 hingga 21 tahun yang ditahan polis diarahkan berlutut sebelum dibawa ke balai polis. Rakaman video insiden berkenaan yang tular mencetuskan kemarahan penduduk. Pelakon boneka Carol Spinney yang membawa watak Big Bird dan Oscar the Grouch dalam siri kanak-kanak Sesame Street meninggal dunia semalam pada usia 85 tahun. Menurut kenyataan Sesame Workshop, Spinney menghembuskan nafas terakhir di kediamannya di Connecticut, Amerika Syarikat selepas mengalami sejenis gangguan saraf dikenali sebagai dystonia. Pelakon itu bersara daripada Sesame Street tahun lalu selepas memilih sendiri pengganti bagi membawa watak Big Bird dan Oscar. Spinney dalam satu kenyataan kepada The New York Times sebelum ini memberitahu beliau melakonkan watak Oscar the Grouch dengan mengambil inspirasi daripada seorang pelayan restoran yang biadab dan pemandu teksi di New York. Pada 1973, Spinney terbang ke Beijing untuk satu pertunjukan dengan mengenakan kostum Big Bird dan berkata beliau hanya membayar separuh daripada harga sebenar tiket kerana karakter itu adalah seekor burung berusia 6 tahun.
Sukan C, skuad olahraga negara menyumbang 2 pingat emas pada hari ketiga sukan itu di Tamasya Sukan C Filipina 2019 malam tadi. Selain 1 pingat emas disumbangkan Raja Pecut Asia Tenggara Muhammad Haikal Hanafi dalam acara 100 meter, 1 lagi emas hadir menerusi acara lompat tinggi yang dimenangi atlet senior Lee Hap Wei. Anak jati Selangor ini berjaya menamatkan kemarau 8 tahun untuk merampas kembali pingat emas Sukan C dengan ketinggian 2.21 meter. Kali terakhir dia meraih emas ialah dalam Tamasya Indonesia 2011. Hap Wei yang mencipta sejarah selaku atlet olahraga pertama negara layak ke final kejohanan dunia berkongsi catatan sama dengan rakan senegara Navrat Singh yang meraih pingat perak namun memiliki kelebihan berdasarkan kiraan semula. Dalam pada itu Grace Wong Ziume gagal mempertahankan pingat emas yang diraihnya 2 tahun lalu apabila sekadar meraih pingat perak dalam acara baling tukul besi wanita. Grace sekadar membuat balingan sejauh 55.82 meter sementara pingat emas dan gangsa dimenangi atlet Thailand Ming Kamun Kompun dan Panwat Gimsrang. Persatuan Bola Sepak Selangor FAS melangkah satu lagi fasa ke hadapan dengan pelancaran Gardens Arena, sebuah fasiliti padang sintetik bertaraf FIFA. Pembukaannya bakal menjadi kemudahan terbaru bagi program pembangunan akar ubi di negeri itu selain gelanggang persiapan segenap pasukan The Red Giants hinggalah ke skuad utama. Padang Sintetik Gardens Arena di Gamuda Gardens, Sungai Buloh menepati piawaian Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Dilancarkan oleh Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah yang juga merupakan Presiden Bola Sepak Selangor FAS, ianya bakal menjadi kemudahan utama bagi program pembangunan bola sepak di negeri itu. Projek ini adalah satu projek kerjasama di mana pasukan Selangor akan mendapat kemudahan untuk berlatih di padang sintetik jika perlu. Kemudahan ini bukan sahaja untuk pasukan utama tetapi dilanjutkan juga ataupun extended to pasukan belia, pasukan presiden, Selangor 2 dan juga player-player peringkat umur yang lebih muda lagi. Usaha sama FAS dan Arena Legacy Sdn Bhd yang terjalin bakal memanfaatkan aktiviti akar umbi antaranya khusus ke pengadilan, ke jurulatihan serta gelanggang liga dan pusat latihan meliputi skuad-skuad negeri hinggalah pasukan utama The Red Giants. Majlis perasmian pembukaannya turut disusuli dengan aksi perlawanan persahabatan di antara legenda Selangor menentang Tim Media FC. Terima kasih kerana setia bersama kami. Buletin 1.30 sampai ke penghujungnya. Kami tinggalkan anda dengan aksi berada sekumpulan lelaki meredah padang pasir menerusi sukan parkour. Namun sebelum itu kita ke segmen BU Extra. Saya Melaki Lokman, salam dan Assalamualaikum. Satu keluarga, satu jus Nusantara Gold. Dengan matlamat mahu menjadikan seluruh isi keluarga memiliki tahap kesihatan yang baik secara menyeluruh, jus Nusantara Gold diformulasi khas agar boleh diambil semua usia termasuk kanak-kanak seawal 4 tahun. Jus Nusantara Gold diformulasikan khusus bagi membantu menyingkirkan toksin sekaligus menjadi makanan tambahan pembekal tenaga untuk aktiviti harian agar pengguna terus kekal cergas sepanjang hari. Istimewa jus Nusantara Gold adalah gandingan bahan dan herba terbaik seperti delima, habati sauda, madu, kurma, lempoyang, temu hitam, biji selasih, halia bara, cekur, kunyit, kulit kayu manis dan lain-lain yang berfungsi mengekalkan tenaga seharian selain membantu meningkatkan kesihatan anda. Jus Nusantara Gold masih mengekalkan khasiat yang sama seperti jus Nusantara biasa tetapi keberkesanannya adalah 3 kali ganda lebih daripada jus Nusantara biasa. Penambahbaikan ini adalah rumusan terbaharu pakar pemakanan yang diiktiraf. Melengkapkan lagi penjagaan kesihatan secara menyeluruh, Almas turut mengeluarkan madu asli yang diimport khas dari Gunung Sabalan, Azerbaijan. Dengan kualiti yang terjamin, pengguna ditawarkan dengan 2 jenis madu asli yang dibotolkan iaitu madu beserta sarang dan madu tanpa sarang. Madu asli Almas Organik yang terdiri daripada sarang dan tanpa sarang mempunyai pelbagai khasiat yang boleh dimanfaatkan pengguna dan membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih berkualiti. Seperti yang semua tahu, madu merupakan antara makanan terbaik dunia semestinya penuh dengan
dengan khasiat untuk tubuh badan. Madu asli organik almas ini ditawarkan pada harga yang sangat istimewa untuk penggunian terawal sahaja. Manakala untuk akan datang, madu asli almas ini akan dikeluarkan pada isian yang lebih kecil iaitu 400 gram tapi pada harga yang sama. Jadi cepatlah rebut peluang untuk dapatkan madu asli organik almas ni sekarang.